Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar murid-murid? Kita belajar pendidikan kesihatan hari ini dengan unit 11, Sayangi Diri, tajuk Kebersihan Diri. Standard pembelajaran 1.1.5. Standard pembelajaran pada hari ini menilai amalan terbaik pengurusan diri apabila akil balik. Objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menilai amalan terbaik pengurusan diri apabila akil balik. Kriteria kejayaan, murid dapat menjaga kebersihan diri dan menyatakan cara mengurus diri ketika ihtilam dan kedatangan haid. Baiklah murid-murid, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 78. Yang pertama, kita akan belajar tentang cara urus diri ketika kedatangan haid. Ini ialah bagi perempuan. Baiklah. Yang pertama, kerap tukar tuala wanita jika pendarahan banyak. Yang kedua, buang tuala wanita ke dalam tong sanitari. Yang ketiga, cuci tangan selepas membuang tuala wanita. Dan yang terakhir, mandi dan membersihkan diri. Okey, kita lihat balik yang nombor 1. Okey, tuala wanita ada pelbagai jenis yang dijual. Antaranya ialah Kotex, L'Oreal, Libresse, banyak lagi. So, murid perempuan kena tahu apa itu tuala wanita. Lelaki pun perlu tahu. Sebab nanti jika kakak dia ke, mak dia ke cakap tentang tuala wanita, tak adalah dia macam tak tahu apa-apa kan. Jadi kena tahu. Okey, yang kedua, kalau di tandas-tandas awam ataupun di pasar raya ada disediakan tong sanitari. Tapi jika di rumah memang tak adalah, tapi kamu perlu bungkuskan tuala wanita kamu dengan surat khabar ataupun plastik yang boleh sembunyikan daripada pandangan mata orang lain dalam tong sampah tersebut. Bukan buang terus macam tu je dalam tong sampah. Okey, kena jaga kebersihan. Okey, yang ketiga, kamu perlu cuci tangan kamu dengan sabun. Sekarang ni pun dah banyak wabak, tak semestinya nak tunggu macam ni baru nak basuh dengan sabun. Setiap kali pegang benda yang kotor, kamu perlu cuci dengan sabun. Dan yang terakhir, untuk menjaga kebersihan seorang perempuan yang kedatangan haid, kamu harus mandi dan cuci bersih-bersih. Baiklah, cikgu harap kamu faham tentang cara urus diri ketika kedatangan haid. Seterusnya, cara urus diri ketika ihtilam. Ini untuk murid lelaki yang berlaku pancutan air mani kali pertama ketika tidur. Okey, caranya kita tengok. Yang pertama, kamu harus menukar baju. Kedua, mandi dan membersihkan diri. Ketiga, membasuh dan menukar cadar. Dan yang keempat, menjaga kebersihan pakaian dalam. Baiklah, mari kita tengok yang pertama dahulu. Sekiranya berlaku proses pancutan air mani yang kali pertama, kamu bangun je daripada tidur, kamu terus tukar baju yang baru, yang bersih. Okey, yang kedua, kamu perlu terus mandi. Okey, lepas kamu tukar baju, sebab kamu nak pergi toilet kan, nak pergi tandas. Jadi daripada bilik nak ke tandas tu, kamu takkan pakai dengan pakaian kotor tersebut. Jadi kamu perlu tukar baju kamu, pergi tandas dan mandi bersih-bersih.
Okey, kalau murid Islam perlu mandi wajib. Tapi kalau bukan Islam cukup hanya mandi dan bersihkan sahaja badan. Okey, yang ketiga, selepas kamu sudah membersihkan diri kamu, kamu perlu membasuh dan menukar cadar tilam kamu. Ya, dan sekiranya kalau tilam kamu terkena sedikit air mani kamu, kamu perlu menjemur. Cuci dahulu ataupun kamu spray dan kamu jemur. Dan cadar yang kamu kena tu kamu perlu basuh sendiri. Sama ada dengan tangan ataupun dengan mesin basuh. Jadi kamu dah kena pandai uruskan kebersihan kamu tanpa bantuan ibu bapa. Jadi kamu perlu uruskan diri kamu sendiri. Tetapi jika murid lelaki yang tidak tahu untuk uruskan diri ataupun sebelum cikgu ajar ni kamu dah terkena dah. Okey, kamu boleh rujuk kepada ayah kamu atau abang kamu. Jadi jangan panik. Semua orang akan alami benda ini. Tapi yang ihtilam hanyalah laki. Jadi mudah sahaja, kamu hanya perlu mencuci semua yang terkena air mani kamu, kalau boleh sendiri tanpa bantuan ibu bapa. Sebab kamu pun dah besar kan. Okey, cuci sampai tak ada bau, sampai bersih dengan sabun. Lepas tu sidai. Dah boleh guna seperti biasa. Bukan buang baju tu, buang cadar. Tak perlu buang. Kamu hanya cuci. Okey. Sekiranya ihtilam ini berlaku berulang kali, okey, benda yang sama juga kamu perlu buat. Kamu kena cuci juga. Jangan buang baju-baju tersebut. Faham ya semua? Okey, jadi dua cara kita dah belajar. Satu untuk kedatangan haid, satu untuk ihtilam. Ada 4, kedua-duanya ada 4 cara, mudah sahaja. Kamu boleh rujuk buku teks jika tidak berapa ingat. So, kita pergi seterusnya. Baiklah. Ini peta apa murid-murid? Peta buih. Pandai. Jadi, cikgu nak kamu lengkapkan peta buih ini. Satu, cara urus diri ketika kedatangan haid. Kedua, cara urus diri ketika ihtilam. Ada 4 cara. Kedua-duanya ada 4 cara. Rujuk buku teks tadi, kamu lengkapkan dalam buku teks, dalam buku latihan PK dan PJ. Ya. Cikgu harap kamu dapat lengkapkan tugasan kamu. Baiklah. Itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran pada hari ini dapat memberi manfaat dan jadikan amalan seharian. Jaga kebersihan diri. Okey, siapkan tugasan yang diberi dan isi kehadiran Google Form. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi Cikgu Fatim dalam grup kelas masing-masing. Itu sahaja. Bye.